على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 14, baris yang ke-19 daripada atas. Muka surat 14, baris yang ke-19 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan barang yang lazim atasmu, dan barang yang lazim atasmu, barang ni sifat-sifat kepujian yang lazim atasmu, yang wajib atasmu. Lazim dengan makna fardu wajib. Kita lazim ni mesti. Lazim dengan makna mesti, wajib, fardu atasmu. Kita lazim ni kelaziman tau, kebiasaan, bukan lazim dengan makna wajib, fardu, mesti atasmu mengerjakan dia. Seperti ikhlas dan alhamdulillah dan syukur dan tawakul dan umpamanya, maka lazim kamu, wajib kamu sebagai wajib fardu ain mengetahui akan dia, akan barang, supaya kamu menunaikan dia akan barang, supaya kamu semai sifat-sifat mahmudah ke dalam hati. Ini masih lagi pembicaraan ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Sekarang membicarakan fardu ain, fardu kifayah dalam ilmu tasawuf. Pembicaraan yang sir, yang halu-halu, yang dalam-dalam, bicara bab ajaib hati, maqamat, ahwal dalam kitab tasawuf haqiqah, itu bukan fardu ain. Ini jelas dalam kitab Minhajul Abidin ni, bukan kewajipan fardu ain. Yang halu-halu pembicaraan bab maqam-maqam lah dalam kitab tasawuf haqiqah, itu bukan fardu ain. Ni dalam kitab Minhaj jelas. Kitab Hikam ke, Hikam Ibn Atta'illah ke, Hikam Ibn Ruslan ke, Hikam Abi Madian ke, Ad-Durrun Napih ke, Al-Manhalus Safi, Tanwirul Qulub, Kasbul Asrar. Ni ini semua kitab-kitab tasawuf haqiqah dia panggil. Dia panggil tasawuf mukasyafah. Ini dinyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Tasawuf mukasyafah. Orang sampai maqam ahlil kashfi, maqam awliya. Pembicaraan bab maqam awliya. Itu bukan ilmu yang wajib fardu ain ke atas kita. Yang wajib fardu ain ke atas kita ada tasawuf syariah dia panggil. Dan kita Ihya disebut tasawuf muamalah. Muamalah ni bukan muamalah pekoh tu. Kan kita pekoh kan ada ibadah, muamalah, munakahat, janayah. Itu muamalah jual beli, sewa menyewa dalam kehidupan. Ini muamalah hati. Manakah sifat-sifat kepujian yang wajib tersemar ke dalam hati, mana-manakah sifat kecelaan yang wajib kita bersihkan daripada hati. Itu mengenai tasawuf syariah, tasawuf muamalah. Permulaannya kitab penawar bagi hati. Naik kitab Hidayatus Salikin, Minhajul Abidin, itu tasawuf syariah dia panggil. Itu hak fardu ain. Ada orang
Dia mengajar kitab hikam lamalah. Dia mengajar kitab hikam tu lama. Jadi adalah anak murid tanya belajar kitab hikam ni fardu ain ke ustaz? Fardu ain lah dia jawab. Dia jawab fardu ain. Dia jawab fardu ain. Faham tak ni? Ni kena cermat lah. Faham tak ni? Ni kitab minhaj jelas bukan fardu ain. Kalau buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, tu lagilah. Penekanan dalam bab ilmu dalam kitab Ihya Ulumuddin di permulaannya 7 bab membicarakan bab ilmu. 7 bab membicarakan bab ilmu. Sebelum masuk akidah ada 4 bab. Pergi pada bab fiqh dan kitab Ihya Ulumuddin. Tapi dalam pembicaraan ilmu ada 7 bab. Penekanan berkaitan dengan ilmu fardu ain macam dalam kitab Ihya Ulumuddin. Macam mana tercelanya ilmu. Ilmu yang dicela pada syarak. Dan kitab Ihya Ulumuddin dia datangkan 3 ilmu yang dicela pada syarak. 3 ilmu. Yang pertama ilmu sihir. Itu diharamkan pada syarak. Ilmu nujum. Itu dicela pada syarak. Diharamkan pada syarak. Yang ketiganya orang yang mengarung pada ilmu pembicaraan yang halu-halu. Dia panggil daqiqil ilm. Dia mencari hak halu-halu yang tersembunyi-sembunyi, hak kasar-kasar, hak terang-terang, hak fadha'in tak belajar. Dia belajar hak halu-halu, hak tersembunyi, hak makam-makam hidup belajar. Kata Mazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, mazmumun fi haqqi. Ini ilmu yang dicela pada hak dia. Bukan ilmu tu ilmu salah. Dia tu salah. Sebab ilmu-ilmu yang terang fardu ain dia tak belajar lagi. Dia belajar ilmu yang tersembunyi, yang halu-halu. Orang sekarang kan dia nak dapat kehebatan, bercakap sedap, mengaku maqam tinggi. Dia pandang orang lain ni syariat tak habis-habis ni. Fardu syariat tak habis-habis. Duk belajar sifat 20, duk belajar bab air tak habis-habis. Duk belajar bab qada semayang tak habis-habis. Nak wis sedap bunyi laginya, belajar bab hid nifas tak habis-habis. Tu sedap lagi bunyi. Kalau belajar bab air tu manis lagi. Belajar bab hid nifas je tak habis-habis. Hid nifas kering dah duk belajar lagi. Dia main gitu je. Bila nak sampai ke Tuhan dia kata. Ni. Ini ilmu yang tercela pada hak dia. Pada sisi dia tercela. Bukan ilmu tu salah. Faham tak ni? Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dalam kitab Minhaj pun sama. Imam Ghazali tekan berkaitan dengan ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Sebab kita ni di penghujung dah ni muka surat 14. Masuk muka surat 16. Bermulalah huraian ilmu tasawuf dalam kitab Minhajul Abidin. Bermula dengan pembicaraan taubah. Bermula dengan pembicaraan taubah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Naik akabah yang ketiga pula nanti dia akan bicara bab zuhud, bicara bab takwa, bicara bab sifat-sifat hati. Itu hak akabah yang ketiga. Itu mulai pembicaraan dari kitab Minhaj. Akabah yang kedua sampai ketujuh pembicaraan ilmu tasawuf. Tapi sekarang ni penekanan ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Berulang kali dalam kitab Minhaj ni penekanan bab ilmu. Tapi Mazali di penghujung di hadapan nanti akabah ilmu ni akabah yang sangat kaut. Mazali kata akabah yang sangat sukar. Ramai orang yang berpaling daripada ilmu kata Mazali maka sesat. Wa ibadat lah mudah. Jangan bunyi ilmu lah. Bunyi ilmu ditambah lagi ni. Ramai yang seumpama Mazali kata. Ramai orang yang berpaling daripada ilmu maka sesat. Dia kalau tempat tu di masjid lah contohnya. Iktikaf, molek-molek. Jangan ada majlis ilmu. Majlis ilmu dia akan kepanasan. Dia akan angkat punggung. Ramai orang yang berpaling daripada ilmu. Mazali kata maka sesat. Fadalla. Maka sesat kata Imam Ghazali. Dan ramai orang yang menjalani jalan ilmu. Tapi jalanan yang tak betul. Dia belajar sangat. Fardu'an dia tak belajar.
Masa dia kata mutahayyirun, jadi apa? Jadi bengong orang panggil apa? Panggil tercengang. Maknanya kita kata kok yang kamu duduk belajar dengar tak ada kitab tu macam mana dengan sifat 20? Tak ada. Duduk dengar lah mening. Adalah reka sifat 20. Sifat 20 mana boleh reka? Sifat 20 dia kena tafsil. Itu jalanan kaedah sifat 20. Jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi, sifat 20 tafsil, perinci satu-satu. Bukan reka-reka. Makna dengar sama-sama. Hak aqaidul iman yang 50, permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul ni tak peduli. Tak peduli. Hak aqaidul iman yang 50. Tapi duduk nadah kita. Ni masa dia kata ni, orang salah jalan pengajian, dia akan jadi tahu hujung pangkal. Dia tahu hujung pangkal. Dengar sangat-sangat, dah bab taharah, bab semayang, bab berjemaah. Tak tahu kepala ekor orang panggil. Lepas tu, belajar apa? Ni salah jalan kata Imam Ghazali. Dia panjang masa dia tekan bab ilmu ni. Memang kadang-kadang nawa'ma, tapi ilmu tak ambuh. Tu kata bahagia masing-masing. Kan dahulu sudah di musak berapa dahulu? Nabi SAW menyatakan bahawa yulhamu su'ada wa yuhramul ashqiya. Akan dikurniakan ilmu pada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang bahagia, ahli syurga, dan akan diharamkan, ditegahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan mereka yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka. Itu akidah kita dah. Baik iman dan ta'ah, qadar qada Allah. Jahat, kufur dan maksiat, qadar qada Allah. Berarti syurga dan neraka, qadar qada Allah, mustahil berubah sama sekali. Syurga neraka Allah Ta'ala telah tetapkan pada azal, mustahil berubah sama sekali. Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba ma qamna al-jannah, kata Nabi. Tidak ada di kalangan kamu daripada seseorang melainkan telah tetap tempat kembali neraka ataupun syurga. Itu akidah kita. Sebab Allah telah menentukan segala-gala kepada azal, mustahil berubah sama sekali. Baik iman dan ta'ah, syurga, ketentuan azal, mustahil berubah sama sekali. Jahat, kufur, maksiat, neraka, ketentuan Allah pada azal, mustahil berubah sama sekali. Hak Nabi kata ni, hak rukun keenam lah. Nabi kata tidak ada di kalangan kamu daripada seseorang melainkan telah tetap tempat kembali sama ada neraka ataupun syurga. Nabi mulai neraka. Maka sahabat radhiyallahu anhum pun bertanyalah, afala nattakilu ala kitabina? Patu kami pakai serah gitu lah. Dah neraka dah. Syurga dah. Neraka tak berubah dah nerakanya. Syurga tak berubah lah syurganya. Lepas tu kami ni pakai serah gitu ke? Pertanyaan tu logik lah. Biasa ada orang tanya, dah Ustaz dah Tuhan belaka dah kami mana Ustaz? Dia tanya gitu. Pening nak jawab. Dah mana kami? Habis kelas, cerita bab qada-qada. Puang lah. Dah Ustaz dah kami nak orang ni Ustaz nak orang macam mana? Nak orang kami. Dah Tuhan tetap dah. Nak orang apa? Apa yang sedang berlaku sekarang? Itulah qada-qada. Jadi tak pelik sahabat tanya tu, adakah kami nak serah atas yang ketetapan kami? Nabi SAW bersabda, i'malu, beramal oleh kamu, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi tempatnya dirikan bagi kamu. Nabi pun bersabda, amma ahlus sa'adah wa yassiruna li'amal lis-sa'adah wa amma ahlus syaqawah wa yassiruna li'amali al-syaqawah. Orang yang bahagia ahli syurga akan dipermudahkan bagi mereka jalan
Orang yang bahagia, jalan ahli syurga. Mana jalan ahli syurga? Beriman dan beramal soleh. Mudah je jalan beriman dan amal soleh. Nak beriman, mudah-mudah je dia belajar fardu ain tauhid. Nak beramal soleh, mudah-mudah je dia belajar fardu ain fiqh dan tasawuf. Mudah je. Mana apa? Senang, rehat je, santai je. Tak ada payah-payah pun. Mudah je. Yang kadang-kadang hak mudah belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf ni yang langsung tidak ada latar belakang pengajian agama. Yang permulaan tu agak apa kata? Agak payahlah. Sebab dia tidak ada latar belakang pengajian agama. Payah. Tapi dia sabar, dia redha, dia berserah pada Allah, dia buat sebab molek, faham buka ke dia, lepas tu gak tak berhenti, belajar beramal. Belajar beramal, tak berhenti-berhenti. Padat ni. Mana? Nabi kata orang yang ahli bahagia Tuhan akan permudahkan kepada amalan ahli bahagia. Yang mana ada orang yang dia kata dia orang yang orang pecing hak jenis pecing ni gaji besar lah. Hak pecing hak jenis hak pakat-pakat. Tak ada dalam rancangan dia nak belajar-belajar, tak ada. Cuma nak lebih kerap sikit ke masjid. Gitu jelah. Dulu kurang ke masjid. Lepas pencing, rancangannya nak kerak sedikit ke masjid. Bukan nak istiqamah masjid di waktu. Tak, cuma nak berjinak-jinak lah. Kemudian nak pergi umrah, atau cadangan dia. Lepas tu, nak berjalan lah. Nak berjalan kan? Nak berjalan dah. Anak besar belaka dah. Duit pula banyak. Nak berjalan tu cadangan dia nya. Pergi ke masjid sekali tu, dengarlah bab ilmu. Tiba-tiba terbuka hati, terbuka sungguh-sungguh nak belajar. Jadi hak cadangan asal tu dia kata balik apa balik balik tu balik banyak tu apa? Balik 150 darjah ke apa? Balik sungguh-sungguh dia nak belajar. Dia tak pernah belajar. Kitab-kitab Jawi tak pernah tengok. Buku Rumi tu dia ajing lah. Baca dia kata. Tak pernah. Tak Jawi tak pernah tengok. Sebab orang sekolah bukan sekolah agama lah. Kalau agama pun kadang-kadang tak pernah tengok. Tak Jawi juga. Dia bakar Rumi. Maknanya mudah-mudah je. Diteruskan dengan belajar. Tuhan permudahkan bahagian dia. Dan Nabi SAW berkata, ada pun orang yang ahli celaka, ahli neraka, maka akan dipermudahkan baginya dengan amalan ahli celaka, amalan ahli neraka. Mana amalan ahli neraka? Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kemaksiatan. Manakah kemaksiatan yang paling besar? Akidah yang terpesong. Mudah-mudah jadi buat amal, akidah salah. Buat amal no, tapi akidah macam mana? Kena-kena akidah salah. Terkadang yang lebih beratnya akidah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala, terutama pada perbuatan. Itu dia amalan ahli neraka. Nampak duduk rokok sujud neraka. Ada ni. Macam mana lagi amalan ahli neraka? Sembahyang. Tapi sembahyang yang tidak sah, yang tidak melengkapkan syarat dan rukun. Sembahyang yang tidak sah, kita ngaji fiqh kan? Batal, tidak sah, batal, tidak sah. Dosa besar. Hukumnya belum sembahyang. Bila belum sembahyang, amalan apa tu? Amalan ahli neraka. Orang yang tak semayang tu amalan ahli neraka lah. Orang tak semayang tu, subuh-subuh tak peduli, zuhur tak peduli. Amalan apa? Amalan ahli neraka. Sama dengan orang yang sembahyang yang tidak dihukumkan sembahyang. Nabi kata kepada Khalid bin Rafi', fa innaka lam tusalli, kerana kamu belum sembahyang. Khalid bin Rafi', orang Badawi, disembahyang 3 kali berhampiran dengan Nabi. Ketiga-tiga Nabi kata, kerana kamu belum sembahyang.
Mana apa ni? Hukum syarak panggil kamu belum sembahyang. Jadi orang dok sembahyang, amalan apa? Amalan ahli neraka. Tapi manis-manis nak sembahyang. Rajin-rajin nak sembahyang. Wajib sunat. Macam mana dengan syarat sembahyang, rukun sembahyang, syarat bagi tiap-tiap rukun, syarat berjemaah. Syarat berjemaah. Masjid yang begitu tersergap indah. Ahli jemaah dia subuh dikatakan macam Jumaat. Macam mana subuh dikatakan macam Jumaat? Di tempat kita boleh subuh macam Jumaat. Boleh juga. Sebab apa? Sebab Jumaat tu satu tempat. Subuh ni banyak di surah-surah. Cuba kata surah tutup sekali subuh. Pakat pergi masjid belaka. Boleh tak macam Jumaat? Tak. Jangan kita tengok. Surah Imam berapa sah. Tu berapa sah. Dan sekarang ni Jumaat bukan di surah. Jumaat di satu tempat. Kita masjid satu tempat. Surah dalam qaryah yang sama berapa buah surah? 4-5 buah dah. Macam mana kalau duduk masjid belaka? Boleh? Macam Jumaat? Tak boleh macam Jumaat pun boleh lah. Separuh Jumaat dah. Dah ada ni. Maknanya Jumaat kan. Orang semai satu tempat di masjid. Lepas tu semai subuh ni semai yang di surah-surah. Satu qaryah masjid itu dia ada 4-5 surah. Kalau pakat pergi masjid belaka subuh. Boleh tak separuh Jumaat? Dah masing-masing 2-3 sok. Dia letak masjid belaka. Maknanya subuh seperti semai Jumaat. 5 waktu. Tetapi walaupun begitu meriah semai jemaah, ada tak pembicaraan fiqh bab syarat berjemaah? Kelah manakah di tempat yang begitu meriah solat berjemaah ni kita membicarakan bab imam dan makmum, bab syarat berjemaah? Ada bicara ke tak? Ilmu. Jemaah Ramadan, ilmu bab solat berjemaah. Sebab kalau syarat berjemaah tidak dilengkapi, bukan tak dapat fadilat 27, batal sembahyang. Hukum syaraknya belum sembahyang. Kalau belum sembahyang, amalan apa? Amalan ahli neraka. Itu dalam bab fiqh.